Kali ini show kita nak juga bercakap tentang pendidikan tinggi. Sudah pastinya fokus kita kepada pelajar-pelajar antarabangsa, khususnya juga pelajar-pelajar tempatan dalam kita melihat pendidikan tinggi di Malaysia masih utuh pada pandangan dunia semasa pandemik COVID-19. Jadi kita ingin bercakap berkenaan dengan kedudukan ini. Kami bawakan seorang tetamu di studio iaitu Cik Muhammad Razlan Jalaluddin selaku Ketua Peguam Eksekutif Education Malaysia Global Services. Apa khabar Cik Razlan? Selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami amat teruja untuk bersama dengan Cik Razlan pada pagi ini. Alhamdulillah untuk kita bercakap tentang pendidikan tinggi dan situasi pendidikan tinggi di Malaysia. Kita sedia maklum dengan sekatan pergerakan ini sudah pasti tiada sebarang kelas secara fizikal boleh dijalankan. Ada pun hanyalah ODL ataupun secara dalam talian. Dalam perihal ini ia juga memberi kesan bukan saja kepada pelajar tempatan tetapi juga kepada para pelajar antarabangsa. Mungkin apa yang boleh dikongsikan sebagai permulaan perbincangan kita Cik Razlan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismail dan Syuhada dan juga tim Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah, seperti yang kita semua maklum, bermula 18 Mac tahun lepas, kita semua telah tidak dibenarkan untuk keluar. Dan ini juga melibatkan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi, juga melibatkan pelajar antarabangsa. Jadi pada tahun lepas, pelajar antarabangsa ketika kelas mereka tidak lagi secara bersemuka, ada yang mengambil inisiatif ataupun terpaksa untuk terbang pulang ke negara mereka. Jadi pada ketika itu kita menghadapi cabaran yang amat getir kerana kami juga tidak boleh bekerja dari pejabat. Kita perlu menguruskan beberapa dokumen untuk mereka dibenarkan untuk pulang. Tetapi apabila mereka pulang ke negara mereka, alhamdulillah inisiatif daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga institusi-institusi pengajian tinggi untuk meneruskan pengajian secara atas talian. Pada mulanya pelajar-pelajar ini agak keberatan kerana seperti yang sedia maklum, belajar secara bersemuka ini lebih menarik, lebih terbuka, lebih efisien kata. Tetapi apabila hampir lebih setahun ini kita melalui secara atas talian, pelajar-pelajar ini telah pun merasa sesuai dengan pembelajaran atas talian ini. Dan yang lebih menarik, pelajar-pelajar antarabangsa walaupun mereka masih berada di negara mereka, mereka boleh memulakan ataupun meneruskan pengajian mereka di universiti-universiti di Malaysia. Jadi alhamdulillah cabaran itu telah dapat diatasi bersama. Mungkin Cik Razlan sendiri boleh berkongsikan juga sikit sebanyak mukadimah apa sebenarnya peranan EMGS ini dalam institusi pendidikan negara kita. Jadi EMGS ni Education Malaysia Global Services ditubuhkan pada 13 April 2012 oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi syarikat kami ini memang bawah seliaan Kementerian Pengajian Tinggi sepenuhnya. Jadi tugas utama kami ada dua. Pertama adalah mempromosikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi yang terulung di dunia. Kita cuba meletakkan diri kita antara 10 terbaik di dunia. Dan yang kedua adalah kami juga yang memproses permohonan kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia ataupun dalam kata yang lebih mudah difahami adalah memproses visa mereka. Jadi kita promote, kita mempromosi, kita kenalkan Malaysia kepada dunia dan apabila mereka mahu masuk ke dalam Malaysia, EMGS akan memproses ataupun membantu mereka dalam proses mendapatkan visa tersebut. Okey, bukan saja IPTS di Malaysia yang banyak menerima kemasukan para pelajar antarabangsa, tetapi juga IPTA di Malaysia juga ada yang menerima dan juga meletakkan kota untuk pelajar antarabangsa seperti Universiti APEC, USM, malah UIA sendiri juga mempunyai bilangan pelajar antarabangsa yang ramai. Dalam perihal ini bagaimana Cik Razlan melihat dengan kehadiran pelajar antarabangsa ini ia sebenarnya boleh memberikan nilai tambah kepada institusi pendidikan tempatan sendiri khususnya dari segi meningkatkan taraf penilaian kualiti institusi itu di peringkat antarabangsa. Okey, terima kasih Ismail atas soalan. Saya difahamkan Ismail juga graduan daripada universiti yang antarabangsa. Sama dengan saya, alhamdulillah kita daripada Universiti Islam Antarabangsa yang mana pada ketika itu kita merasakan bahawa universiti ini apabila ramai pelajar antarabangsa, antara perkara yang boleh kita ambil adalah pengalaman bercampur gaul dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Ini memang satu peluang yang jarang-jarang untuk kita dapat. Jadi sebenarnya kemasukan pelajar antarabangsa ke dalam universiti-universiti awam yang mana pada masa ini universiti awam menerima permohonan kemasukan pelajar antarabangsa yang agak tinggi. USM antaranya yang mendapat permohonan yang agak tinggi. UUM, UIA obviously memang kita sedia maklum. Jadi sebenarnya ini adalah peluang kepada semua pelajar-pelajar Malaysia
untuk mengenali pelajar-pelajar antarabangsa, bergaul dan juga berinteraksi dan dalam masa sama boleh mewujudkan networking. Rangkaian apabila telah graduate nanti. Apabila kita telah menamatkan pengajian, kita masih ada pelajar, ada rakan-rakan kawan-kawan di seluruh dunia. Jadi ini sedikit sebanyak membantu pelajar. Kepada institusi pula, ini akan menaikkan ranking mereka juga. Membantu untuk ranking universiti-universiti ini meningkat dari masa ke semasa dengan kedatangan ataupun pengambilan pelajar-pelajar antarabangsa ini. Kiranya situasi silang budaya itu antara kelebihan ya apabila kita menerima pelajar daripada luar negara ini. Cuma tadi Tuan Razlan ada kongsikan bagaimana sebenarnya kita masih lagi menerima permintaan yang tinggi pelajar daripada luar negara untuk masuk ke Malaysia, menyambung pendidikan dan sebagainya. Apa sebenarnya kelebihan pendidikan di Malaysia ini sehingga membuatkan mereka tertarik untuk walaupun dalam masa pandemik masih lagi mahu ke sini dan meneruskan pengajian mereka? Terima kasih Syuhada. Pada masa ini setakat akhir bulan Jun 2021 ini, kami menerima sebanyak 15,542 permohonan pelajar baru daripada seluruh dunia. Jika dibandingkan pada 2020 tahun lepas, kita hanya menerima setakat 12,000 tahun sehingga Jun 2020. Tapi jika dibandingkan dengan Jun pada 2019, lebih tinggilah 19,000. Jadi kejatuhan lebih kurang 4,000 jika dibandingkan sebelum pandemik. Walaupun begitu, sehingga kini kita dapat 15,542, itu menunjukkan pelajar-pelajar antarabangsa masih berminat. Kenapa? Soalan Syuhada tadi. Antaranya, pertama kualiti. Kualiti pendidikan tinggi di Malaysia ini telah mencapai satu kualiti yang bertaraf dunia. Kita boleh ambil contoh UM. UM kini menduduki tangga ke-65 QS ranking dunia, dunia nombor 65 dalam dunia. USM 143 dalam dunia. UKM 144. UTM 191. Jadi ini universiti awam yang kini berada di mata dunia, ranking dunia terhebat di dunia. Jadi kualiti antara faktornya. Kos sara hidup. Jika dibandingkan Malaysia dengan negara-negara jiran pun cukup untuk menunjukkan Malaysia ini mempunyai kos sara hidup yang sederhana, yang mampu untuk pelajar-pelajar ini survive dalam negara. Keselamatan, ini sangat penting. Pelajar-pelajar antarabangsa apabila datang ke mana-mana negara, ibu bapa nak pastikan anak dia selamat. Pergi, belajar, balik dalam keadaan yang selamat. Kita juga masyarakat yang berbilang kaum yang tidak ada dalam mana-mana dunia. Kita merayakan Aidilfitri, Aidil Adha, Kongsi Facar, Deepavali, Christmas dalam satu negara. Dalam satu tahun itu kita boleh raikan dan pelajar-pelajar antarabangsa ini boleh dapat melihat pelbagai budaya dalam satu negara sahaja. Jadi itulah antara keistimewaan dan kelebihan yang ada dalam negara Malaysia, institusi pengajian tinggi di Malaysia dan juga Malaysia itu sendiri. Bukan saja universiti awam yang disebutkan tadi, tetapi ada juga universiti swasta yang berjaya menembus untuk kategori universiti terbaik itu seperti UTP, Talis University, Sanu University dan juga pelbagai universiti yang lain. Dalam perihal ini juga, IPTA ataupun IPTS di Malaysia dikawal selia pengkhususan ataupun subjeknya itu, silibusnya itu oleh MQA, yang mana ini merupakan satu pengiktirafan untuk menilai kualiti pendidikan yang ditawarkan itu. Maka MQA itu sendiri dengan kursus-kursus yang diterap MQA memberikan jaminan bahawasanya setiap kursus yang ditawarkan itu dijamin dari segi kawalan, quality controlnya. Jadi bagaimana dalam perihal ini kita kata the board itself ataupun agensi itu sendiri juga menjadi antara nilai tambah, pengiktirafan yang menjadi nilai tambah untuk para pelajar antarabangsa berminat datang ke Malaysia kerana ada jaminan dari segi kursus-kursus yang ditawarkan. Betul. MQA telah memainkan peranan yang amat baik untuk memastikan semua kursus yang ditawarkan itu mencapai piawaian yang diiktiraf oleh dunia. Itu sangat penting. Jadi tugas kami pula di MJS untuk memastikan pelajar-pelajar yang masuk itu pula adalah pelajar-pelajar yang menepati kelayakan untuk menyambung pengajian di institusi-institusi pengajian di Malaysia. Kita tidak mahu pelajar-pelajar yang dikatakan mengambil kesempatan hanya untuk masuk ke Malaysia untuk membuat perkara-perkara yang lain selain daripada belajar bersungguh-sungguh itu. Jadi peranan-peranan ini yang dimainkan oleh agensi-agensi di bawah seliaan Kementerian Pengajian Tinggi. Kami memastikan pelajar-pelajar yang masuk adalah pelajar-pelajar yang berkelayakan dan memang niat utama ataupun satu-satunya niat mereka datang ke Malaysia adalah untuk menyambung pengajian mereka. MQA pastikan supaya mereka ini belajar
subjek atau belajar kursus di universiti-universiti yang diiktiraf universitinya dan juga kursus-kursusnya. Apabila kita menerima lebih banyak lambakan pelajar daripada luar dan dalam masa sama kita juga ada pelajar dalam negara, maksudnya rakyat Malaysia lah, warga negara. Jadi apabila ada pertembungan silang budaya ini, mungkin akan meningkatkan tahap kompetitif antara warga negara dan juga pelajar warga negara Malaysia dan juga daripada negara luar. Jadi bagaimana Tuan Razlan melihat situasi ini kalau kita tidak memandang dari sudut yang negatif, contohnya mungkin ini akan menyebabkan pelajar warga negara Malaysia sedikit ketinggalan kerana kemasukan pelajar daripada luar negara itu pasti mempunyai profil yang sangat kukuh untuk kita menerima kemasukan mereka di sini. Jadi bagaimana untuk kita, mungkin peranan daripada pihak Tuan Razlan sini untuk memastikan agar pelajar ini sentiasa mempunyai, orang kata, check and balance, sentiasa belajar antara satu sama lain di sebalik kita sentiasa berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara luar. Terima kasih Syahda. Competition ataupun persaingan yang sihat ini perlu ada. Supaya kita tidak hanya sentiasa berada dalam satu zon yang selesa. Jadi pelajar-pelajar Malaysia perlu mengambil peluang ini. Jadi kita semua manusia sama. Sekiranya pelajar Malaysia ini layak untuk masuk ke dalam satu institusi, menunjukkan dia layak. Dan kelayakan itu mesti sama dengan semua pelajar yang ada dalam institusi tersebut. Walaupun dia daripada negara luar, dia dapat masuk ke dalam satu institusi tersebut, kelayakan pelajar tersebut daripada luar dan juga pelajar dalam Malaysia itu adalah sama. Jadi dari segi kelayakan, dari segi kemampuan untuk excel ataupun untuk berjaya di dalam universiti tersebut sebenarnya sama rata. Dia tak sepatutnya pelajar Malaysia ini terasa intimidated ataupun merasa rendah diri. Kami tak. Kelayakan kamu dan kelayakan mereka sama. Sebab itu kamu dua-dua layak untuk masuk ke dalam institusi tersebut. Bersandarkan kepada pemerhatian daripada pihak Tuan, apakah antara bidang fokus ataupun niche area pembelajaran yang kebiasaannya dipohon oleh para pelajar antarabangsa dan peratusan dari negara-negara yang dianggap sebagai negara yang dikatakan mempunyai sistem pendidikan menengah terbaik, apakah ramai yang memohon untuk belajar di negara kita? Kalau kita lihat banyak pelajar sebelum ini dari negara Timur Tengah, negara China dan sebagainya, tetapi apakah kita juga menerima kemasukan daripada negara Eropah, Korea Selatan, Jepun untuk belajar di Malaysia? Untuk negara-negara yang kita kategorikan sebagai negara maju, kita ada permohonan, kita ada enrolment pelajar-pelajar antarabangsa ini. Contohnya dari Jepun, kita ada 336 pelajar setakat ini. Minggu yang lepas, EMJS telah berjaya membantu pelajar-pelajar dari Jepun seramai 14 orang untuk terbang semula pulang ke Malaysia bersama dengan Malaysia Airlines Berhad. Jadi menunjukkan walaupun mungkin angka itu tidak besar, angka pelajar daripada Jepun, daripada Korea, daripada negara Eropah itu tidak tinggi pada masa ini, berbanding dengan negara-negara yang disebut tadi. Tetapi walaupun rendah, ini menunjukkan Malaysia ini masih mempunyai potensi untuk menarik minat. Cumanya pada masa ini mungkin kurang pendedahan. Kita masih lagi kurang mendedahkan kepada negara-negara tersebut bahawa Malaysia juga mempunyai universiti-universiti yang menawarkan kursus-kursus yang mana setanding dengan negara-negara yang maju tadi. Jadi inilah peranan kami di MJS. Jadi kami sekarang ini selama ini kami fokus kepada 30 negara tradisi yang kami telah identify, yang kami telah target. Inilah negara-negaranya. Tapi kami shift juga. Kami juga melihat kepada negara-negara maju ni. Kalau ada 336 pelajar Jepun yang berminat belajar di Indonesia pada masa ini, menunjukkan potensi itu ada. Kita tak boleh kata hanya 300 kita dah tak ada potensi. No. Bila 336 ni maknanya potensi ada dan kita harus fokus juga kepada negara-negara maju ini untuk berminat ataupun datang belajar ke Malaysia, insyaAllah. Jadi di kala pandemik ini, antara persoalan yang mungkin boleh kita utarakan adalah berkenaan bagaimana proses kemasukan pelajar luar ke dalam Malaysia, sebab banyak sempadan yang ditutup dan sebagainya, dan untuk kita mengekang penularan COVID-19 itu. Jadi bagaimana kalau boleh kongsi seringkas saja dari sudut proses itu? Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemik, memanglah prosesnya ada panjang sikit. Macam kita pun hari-hari sekarang ni nak pergi ke Pasaraya tak terus boleh masuk. Dulu boleh terus masuk, sekarang kena sanitasi, kena pakai mask, kena scan Fine Sejahtera, kena macam-macam. Begitu juga pelajar antarabangsa. Sebelum ini diorang hanya perlu dapatkan visa approval letter untuk masuk ke Malaysia. 1 atau 2 proses sahaja.
kini mereka haruslah mendapatkan travel authorization letter daripada EMGS. Kemudian perlu dapatkan visa approval letter daripada pihak immigration. Kemudian perlu juga ada negara yang perlu dapatkan single entry visa daripada kedutaan kita di luar negara. Sampai di Malaysia, mereka harus menjalani kuarantin dahulu di pusat-pusat kuarantin yang telah disediakan oleh pihak pihak kerajaan. Banyaklah sebenarnya proses itu sudah dipendekkan ya. Sebab dalam keadaan norma baru. Macam saya sebut tadi, kita pun hari-hari pun melalui proses yang lebih panjang daripada biasa. Okey. Encik Razlan, kita akan sambung perbualan kita untuk mengetahui proses itu dengan lebih lanjut, insya-Allah nanti. Apa yang penting adalah terima kasih kepada Encik Razlan atas perkongsian tersebut untuk kita membawakan perkembangan tentang situasi pendidikan tinggi di Malaysia.